Ipoh Barat. Terima kasih, Tuan Ketua. Kita telah disamankan untuk menghadiri Parlimen hari ini. 220 ahli Parlimen. Perlu bincang hal luar biasa mengenai banjir dalam tempoh 1 hari. Tak masuk akal dan saya percaya semua ahli Parlimen perlukan lebih masa untuk membincangkan perkara ini supaya ia lebih efektif. Sekurang-kurangnya, Parlimen patut bersidang 1 minggu supaya perkara ini boleh dihalusi dan tindakan dan cadangan-cadangan boleh diambil kira. Nampaknya kita mengadakan satu mesyuarat hari ini semata-mata untuk mengadakan satu mesyuarat. Nampaknya ini adalah eyewash. Semalam, Datuk Ketua, di kawasan saya, 2 tempat telah landa banjir kilat. Ini saya difahamkan disebabkan selain dari climate change dan sebagainya, adalah pembalakan yang terjadi di atas sungai at the top. Dan ini berluasan dan tiba-tiba bila ia hujan lebat, Taman Desa Impian dengan rumah dekat 200 rumah semua landa banjir sampai hampir 3-4 kaki. Banyak di antara harta benda mereka rosak. Tetapi kalau kita tengok di seluruh negara, Datuk Ketua, banyak tempat-tempat ini yang banjir ini bukan tempat-tempat orang kaya. Kenapa? Ramai. Kalau tengok banyak-banyak taman-taman ni semua orang-orang miskin atau B40. Macam Taman Sri Desa juga. Saya pergi ke Sri semalam. Saya jumpa dengan mereka. Sri Muda. Dan mereka kata tempat itu pun adalah tempat di mana retention pond sebelum tu. Dan sama juga dengan Taman Taman Desa Impian, juga retention pond yang telah diambil alih, dijual kepada pemaju dan pemaju kompromi semua ini dan rumah dibina dan dijual kepada B40 orang-orang miskin dan sebagainya. Dan ini adalah satu di antara sebab di mana kompromi telah dibuat, di mana kita compromise. Jadi apakah yang kita perlu buat? Pada pandangan saya, Datuk Ketua, kita perlu mengadakan satu suruhanjaya siasatan diraja supaya seluruh negara di mana-mana rumah-rumah ini dibina, tindakan susulan boleh diambil dan juga kita mengelak membina rumah-rumah di mana ini retention pond ada di seluruh negara. Saya difahamkan di Taman Sri Muda ini, saya jumpa mereka semalam, mereka cadangkan bahawa perlu mengambil tindakan undang-undang terhadap kerajaan dan sebagainya. Saya setuju, saya rela untuk menolong mereka dalam hal ini. Tetapi yang lebih mustahak adalah hari ini Menteri Kewangan kata wang-wang telah dihulurkan. Saya difahamkan dekat ratusan rumah di sana mereka langsung tidak mendapat apa-apa bantuan sehingga hari ini. Macam mana Menteri boleh kata lebih dari 90% telah mencapai hasrat mereka untuk menghalurkan wang, tetapi masyarakat yang menghadapi masalah banjir ini tidak mendapat wang tersebut. Ini perlu satu tindakan. Dan juga saya telah pergi ke Karak di Sungai Sri Telumung. Ini orang asal punya tempat. Ramai di antara kita semua ingat rakyat Malaysia sahaja, tetapi orang asal kita lupa. Saya pergi di sana dekat sungai, semua rumah-rumah sudah di wash away, sudah habis, tenggelam, hilang. Mereka pada hari itu bila banjir, mereka lari ke atas bukit menyelamatkan diri mereka, satu golongan orang asal. Dan sekarang sudah lebih 1 bulan, 1 orang pun dari kerajaan tidak pergi berjumpa dengan mereka untuk menghulurkan makanan dan sebagainya. Hanya NGO dan ADUN di sana yang membuat bantuan. Apa sudah jadi kepada situasi ini? Itu ni Pertua. Ibu Barat 1 minit boleh? Terima kasih Ibu Barat. Terima kasih. Daripada maklumat yang sedia ada, KASA ataupun Kementerian Alam Sekitar dan Air mengetahui kemungkinan satu gelombang hujan yang besar akan datang ke West Malaysia pada 12 hari bulan Disember 2021. Tetapi amaran early warning system hanya diberikan pada Disember 18, iaitu a delay of 6 hari. So saya minta pandangan yang Ibu Barat, adakah
mengapa delay ini telah berlaku dan adakah tindakan disiplin diambil terhadap kementerian, pegawai tertinggi dan juga menteri berkait isu ini. Minta pandangan. Saya memohon ucapan yang beliau ini menjadi sebagai ucapan saya. Akhir sekali Datuk Ketua. Ini banjir yang baru-baru ini berlaku ini, saya rasa kesalahan besar telah dilakukan oleh kerajaan. Sekurang-kurangnya patut menteri-menteri yang terlibat kalau ada kehormatan tolong meletakkan jawatan. Kalau tidak saya harap masyarakat di luar ini sangat-sangat marah kepada kerajaan sekarang dan saya juga pohon agar kerajaan sekurang-kurangnya meminta maaf kepada rakyat Malaysia kerana kegagalan fail government di mana kalau tindakan susulan yang baik diambil pada masa yang tetap, sekurang-kurangnya kematian yang dekat 50 orang dapat dikurangkan dan kebinasaan dan harta benda yang rugi disebabkan oleh banjir ini dapat dikurangkan. Datuk Yang Dipertua, saya percaya bahawa kita boleh komplain dan sebagainya, tetapi kita perlu berniat baik dan cari jalan untuk usaha untuk menyelesaikan banjir. Bukan sekarang saja. Saya percaya banjir akan berlaku tak lama lagi di tahun hadapan. Dan apakah cara untuk mengatasi masalah ini selain dari kalau kita menubuhkan satu siasatan diraja untuk mendapat pandangan seluruh rakyat Malaysia untuk mendapat plan-plan yang tertentu untuk menyelesaikan perkara-perkara macam ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Barat.